Dia punya pedas dia tahap 3, dia punya manis dia tahap 2, empuk ayam dia tu tahap 6. Okey, ada satu fakta yang menarik berkaitan dengan perniagaan, iaitu anda pernah dengar tak perniagaan berkaitan dengan franchise? Franchise ni macam ada satu syarikat ni, dia dah mempatentkan macam mana perniagaan dia berjalan. Okey, sebagai contoh franchise yang paling biasa kita dengar iaitu seperti McDonald, KFC, ataupun kalau kat Malaysia ni ada banyak lagi contoh-contoh yang franchise kecil-kecil. Kalau anda tengok di pasar malam ataupun di bazar Ramadan sebagainya, ada kalau anda pergi kat satu pasar malam tu, anda jumpa kedai tu. Anda pergi pasar malam kedua, anda jumpa jenama yang sama macam kedai yang pertama tadi. Okey, sebagai contoh adalah Uncle Bob ayam gunting, ada takoyaki street jalanan, okey, ada macam-macam. So harapnya anda faham apa maksud franchise. Okey, fakta menarik berkaitan dengan franchise ni, sebanyak 95% success rate dalam masa setahun. Kalau jenis bisnes yang biasa ni, sebanyak 50% je yang berjaya, manakala 50% lagi tak berjaya. Itu dalam masa setahun. Selepas 5 tahun, success rate untuk bisnes jenis franchise ni adalah 75%. So agak besar jugalah. Manakala bisnes-bisnes yang jenis biasa ni, bila dah 5 tahun, sebanyak 80% yang akan gagal. Okey, anda nampak nombor dia sangat berbeza. Okey, nak kata apa? Nak kata bisnes jenis franchise ni boleh kata agak stable, boleh kata dia punya ketahanan dia agak lebih bagus lah. Sebab tu banyak bisnes-bisnes yang bertahan lama ni adalah bisnes-bisnes yang jenis franchise. Okey, hari ni saya nak bagi tahu anda apakah kriteria yang ada dalam bisnes jenis franchise yang menyebabkan mereka ni boleh bertahan dengan lama dan juga boleh sustain lah. Yang pertama, bisnes jenis franchise ni biasanya dia mampu menyampaikan value dalam bentuk yang konsisten. Okey, sebagai contoh kalau anda pergi ke kedai, okey, macam ayam gunting tadi kan, kedai ayam gunting, kemudian anda dapat rasa dia punya pedas dia tahap 3, dia punya manis dia tahap 2, empuk ayam dia tu tahap 6. So, dia punya tahap-tahap ni boleh standard. Bila anda pergi minggu depan, dapat pedas yang sama, dapat manis yang sama, dapat empuk yang sama. So nombor satu, dia punya kriteria untuk bisnes jenis franchise ni, dia jaga dia punya kualiti dia, value yang dia sampaikan tu konsisten. Okey, tu nombor satu. Nombor dua, untuk bisnes jenis franchise, ni menarik sikit. Biasanya bisnes yang jenis franchise ni, dia boleh dijalankan oleh sesiapa saja, tak kira latar belakang pendidikan, tak kira pengalaman, tak kira skill. Maksudnya sesiapa saja boleh join bisnes jenis franchise ni. Okey, sebagai contoh kita dah ambil contoh ayam gunting tadi. So ayam gunting ni, siapa yang boleh berniaga ayam gunting? Semua orang boleh. Semua orang boleh gunting ayam, semua orang boleh masukkan dalam plastik, semua orang boleh bagi. Sesiapa saja boleh melakukan kerja tersebut. Macam tu juga kalau anda lihat franchise-franchise yang besar, kalau di McDonald ataupun Pizza Hut, sesiapa saja boleh jadi mereka punya staff. Jadi bisnes jenis franchise ni boleh dijoin atau boleh disertai oleh sesiapa sahaja. Yang seterusnya, untuk bisnes jenis franchise ni, mereka mempunyai SOP, mempunyai manual yang sangat tersusun. Okey, sebagai contoh, ialah kalau kita nak buka satu franchise, kemudian kita dah bagi SOP dia, guideline macam ni. Kemudian kalau anda nak buka satu lagi franchise, anda bagi SOP yang sama, guideline yang sama, so dia orang boleh copycat benda yang sama. So kalau anda ada 10 jenis franchise, 10-10 mempunyai guideline yang sama, manual yang sama dan cara kerja yang sama. Okey, so itu nombor 3. Yang seterusnya, nombor 4. Bisnes jenis franchise ni kebanyakan mereka boleh menyampaikan ataupun boleh menyediakan servis yang boleh dijangka oleh customer lah. Okay, sebagai contoh macam saya cerita tadi, franchise ni kalau kita pergi kat kedai A ni, anda makan ayam gunting dia, rasa macam tu. Bila anda pergi kat kedai B, franchise yang sama, tapi orang lain lah yang berniaga, anda pergi kat situ, sebelum anda makan tu, anda dah boleh bayang dah macam mana rasa dia. Anda dah boleh predict dah. Macam tu lah bisnes yang disediakan oleh franchise. Setiap tempat tu, rasa dia sama. Kita ni, pelanggan ni dah boleh predict dah rasa dia. Dan lagi bagus sebenarnya, kalau setiap tempat tu mempunyai layanan yang sama. Sebagai contoh, kalau masuk je dia akan cakap hi welcome, anda pernah dengar kan? Dia masuk je dia cakap selamat datang. Kalau anda perasan adalah beberapa kedai ni, kita masuk je dia akan guna perkataan hi welcome lah, tu biasa. Ada beberapa tempat guna perkataan yang sama. Kalau anda tahu kat kedai mana, anda boleh komen di ruangan komen. Itu satu dari segi layanan. Nombor dua, mungkin mempunyai pakaian yang seragam. Okey, kenapa? Sebab pakaian ni bukan benda yang biasa. Kadang-kadang mungkin bisnes yang
baru nak mula atau bisnes yang kecil-kecil ni, dia nampak pakaian ni benda yang remeh. Tapi kalau bisnes yang besar sebagai contoh di Subway, McDonald, KFC, mereka semuanya memakai pakaian yang seragam. Tapi warna tu pun sebenarnya ada dia punya maksud. Kenapa dia pakai baju yang berwarna tersebut? Sebenarnya itu semua telah diuji dan punyai hasil, sebab tu dia orang pakai baju tu. So dengan semua poin-poin yang saya dah bagi tahu tadi, menyebabkan sesuatu bisnes franchise ni boleh bertahan lama lah. Okay? Dan disebabkan fakta yang awal tadi saya sebut, bisnes jenis franchise ni mempunyai percentage yang lebih besar untuk berjaya. Okay? Jadi jika anda rasa video ini bermanfaat, anda ada dapat something daripada apa yang saya berkongsi daripada awal video tadi, tolong share, tolong like, tolong subscribe YouTube channel kami. Jumpa anda di video yang seterusnya. Okey, video ini sebenarnya saya ambil input daripada buku yang saya baca, iaitu buku E-Myth Revisit, Why Most Small Business Don't Work and What to Do About It. Okey, jika anda berminat, anda boleh dapatkan buku tersebut dan baca. Dan kalau anda rasa ada poin-poin yang menarik, boleh kongsikan juga di ruangan komen. Okey.